Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita malam petang ni, insya-Allah bahagian terakhir surah yang bermula dengan Hamim, iaitu Hamim yang ketujuh, Hamim Al-Ahqaf. Semalam kita sampai ayat yang ke-14. Petang ini insya-Allah ayat yang ke-15. InsyaAllah kita baca dulu, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu merupakan ayat yang dipanggil ayat contoh golongan yang diberi hidayah. Ayat yang sebelum ini terdapat dua golongan, iaitu golongan yang tidak berpandukan Al-Quran, mereka tidak diberi hidayah. Golongan-golongan ini tetap akan beramal dengan amalan-amalan yang mereka turun-temurun mereka dapat daripada tok nenek mereka. Mereka tidak berusaha untuk mencari dalil bukti dalam berakidah dan juga dalam beramal. Sementara golongan yang menggunakan Al-Quran sebagai cara hidup, sebagai cara kepercayaan, sebagai cara nak beramal, golongan-golongan ini akan istiqamah. Yakni mereka akan berkata qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Golongan ini akan tetap meyakini tentang qalu rabbuna Allah. Kepercayaan mereka, amalan mereka tetap untuk mengesahkan Allah dalam segenap serba-serbi, dan mereka tetap istiqamah sehingga kematian mereka. Maka golongan ini Allah telah anugerahkan ulaika ashabul jannah. Untuk mereka, golongan ini adalah ahli kekal neraka jahanam, kekal syurga, kebun-kebun syurga, ashabul jannah. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini di atas amalan yang mereka lakukan kerana berdasarkan amalan-amalan yang ada dalil dan bukti. Ayat 15 yang kita baca sekejap tadi, contoh golongan-golongan yang diberi hidayah, bagaimana cara kehidupan seharian mereka, iaitu mereka bagaimana Allah nukilkan kisah-kisah mereka. Kita baca. Wa wassaynal insana, dan kami wasiatkan kepada manusia apa dia? Biwalidayhi ihsana, berbuat baik sangat dengan kedua orang tua mereka. Yakni Allah utarakan dalam kitab dia satu kaedah yang utama ialah kaedah mengenang jasa. Bila orang tua kita buat jasa dengan kita kena balas jasa mereka. Begitu juga dengan
hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah buat segala suatu jasa untuk tidak kira, maka balas jasa Allah dengan menambahkan ketaatan kepadanya. Maka Allah buat contoh dengan orang tua dulu, dengan hubungan keluargaan, iaitu membuat baik dengan kedua orang tua mereka. Di antara ayah dan mak mereka, Allah kata mak lebih besar jasanya, yakni hamalathu ummuhu. Mana jasa mak ni besar sangat, kerana telah mengandungkan ibunya akan dia kurhan, susah sangat mengandung. Wa wada'atuhu kurha, dan dia telah melahirkan juga dengan susah payah. Wa hamluhu, dan dia mengandungnya pun susah payah juga. Wa fisaluhu 30 syahra, dan memberi susunya selama 30 bulan. Apa dia 30 bulan? Dia ambil kira daripada mengandung dan menyusu. Menyusu 2 bulan. 6 bulan lagi tu ialah mengandung. Kenapa 6 bulan? Pasal syarat minimum 6 bulan. 6 bulan ini dah cukup syarat seorang budak itu nak sabit dengan bapak dia. 30 bulan 6 bulan mengandung, 24 bulan menyusu, 2 tahun. 2 tahun campur 6 tahun, 30 bulan 2 tahun campur dengan 6 bulan, 30 bulan. 24 campur 6. Hatta idza balagha asyuddah, sehingga apabila telah sampai ke mudanya orang tu, asyaddahu, mudanya anak tersebut. Lepas tu bila muda, besar lagi, wa balagha 40 sanatan, cukup umur 40, cukup matang. Seseorang bila cukup matang kena cukup 40 tahun. Tengok bagaimana Allah nak memberi satu amalan, iaitu bila kita telah matang, sepatutnya orang tu telah berfikir secara rasional. Bila matang, Allah kata berdoalah untuk mengenal jasa orang-orang tua dia. Kerana 40 ini biasanya seseorang itu dah ada keluarga, dah ada anak, ada isteri, dan dia sibuk dengan keluarga dia. Walau sibuk macam mana pun, ini yang Allah ceritanya, walau sibuk macam mana pun kena ingat dengan orang tua. Sibuk macam mana hal keluarga pun kena ingat jasa orang tua. Sibuk macam mana pun, yang penting lagi bukan sekat orang tua, nak yang penting lagi jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat beramal, bertaubat, mengenal jasa Allah, membalas jasa Allah dengan memberi ketaatan dengan dia. Itu maksudnya. Maka qala rabbi, maka dia berkata, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka aku mengarahkan, wahai Tuhanku, arahkanlah aku. Arahkanlah aku untuk apa? Untuk ashkura ni'mataka, mensyukuri nikmatmu. Wahai Allah, bagilah aku supaya, tanamkanlah hati aku supaya bagaimana mensyukuri di atas nikmatmu yang tidak terhingga ini. Kamu buat aku, kamu jaga aku, bagi rezeki, kamu bagi jodoh aku, bagi kerja, bagi segala-galanya. Itu maksudnya. Maka suruh minta dengan Allah supaya jangan lupa, bagi hidayah dengan dia supaya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita jarang ada. Maka jarang kita berdoa bila cukup 40 tahun. Doa ni kena amal lah. Kena sepatutnya bila 40 ke apa, kena amal ke tak apa masalah. Pasal ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dengan ayat ni, supaya kita membalas jasa orang yang berbakti kepada kita. Lepas tu, allati an'amta alayya, yang telah banyak menganugerah kepada aku nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Mana segala-galanya kena meyakini itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku pun, supaya juga kepada orang tuaku pun minta juga, wahai Allah, wa an a'mala salihah, agar aku mengerjakan amal soleh. Di mana amal soleh tersebut yang aku buat sebut amal soleh adalah berdasarkan yang sahih, iaitu bila sahih dan juga ikhlas, baru tardahu, baru engkau meredainya, wahai Allah. Dua perkara buat amal yang sahih. Kalau amal tak sahih, Allah murka, tak boleh. Bagi hidayah dengan aku supaya apa? Supaya aku beramal dengan amalan yang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan pada keluarga aku semua, pada anak cucu aku semua, supaya bila aku mati pun, bila aku tua pun, anak cucu aku akan buat macam aku ni, berdoa kepada Allah, berdoa kepada aku, dan segala-galanya balas jasa yang telah diberikan oleh
Allah dan juga kepada orang tua. Maka bila kita buat macam ni untuk dengan Allah, maka insya-Allah kita berdoa dengan Allah, maka Allah akan buat balik kepada anak cucu cici kita buat perkara-perkara yang sama semacam itu. Ini pentingnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah buka anak cucu kita nanti buat amalan-amalan kebaikan juga. Lepas tu, inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertaubat kepadamu wahai Allah. Aku bertaubat atas kesalahan-kesalahan lampau aku, dan sibuk macam mana aku dengan keluarga aku pun wahai Allah, bagi aku ingat bapa-bapa aku, bagi aku untuk mengingati kamu wahai Allah. Lepas tu bila kita dah matang cukup keluarga, maka jangan semata-mata tumpu keluarga kita, ingatlah jasa keluarga kita Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala atas jasa-jasa. Wa inni minal muslimin, dan sungguhnya jadikanlah aku daripada orang yang berserah diri kepadamu saja wahai Allah. Inilah contoh golongan yang diberi hidayah oleh Allah. Kenapa? Kerana dalam kehidupan seharian dia selalu dengan Al-Quran, dia kenal Allah, dia tengok amalan-amalan, dan dia punya meyakini adanya hari akhirat. Dia takut dengan hari akhirat, dia takut nak pergi hari akhirat. Dia akan memastikan, dia akan berusaha sedaya upaya untuk pastikan dia selamat di hari akhirat. Jadi untuk selamat ke hari akhirat, maka dia minta doa-doa yang seumpama ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi keberkatan, supaya memberi pertolongan, supaya memberi kepada segala-galanya untuk bagi menemui Allah di akhir akhirat nanti. Ulaikal ladzina dan mereka itulah orang-orang yang tataqabbalu anhum, kami terima dari mereka ahsan, lebih baik ma'amilu, dari apa yang amalan yang mereka kerjakan. Apa dia? Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu wa tajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka yang mempunyai sifat-sifat tadi, kesan daripada mereka rapat sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang kami terima segala amalan-amalan baik, amalan-amalan mereka yang baik, mereka yang telah kerjakan. Maka kesan mereka berdoa tersebut, kami juga ampunkan kesalahan-kesalahan lampau mereka pasal mereka bertaubat. Maka dengan itu mereka akan dimasukkan dalam kumpulan ahli syurga, fi ashabil jannah, mereka akan dimasukkan sebagai ahli syurga. Wa'da sidqi, sebagaimana telah kami janjikan. Janji bila? Janji dalam kitab-kitab Al-Quran kami. Maka sebagaimana janji yang benar yang kami telah janji kepada mereka. Wa'da sidqi alladzi kanu yu'adun. Itu golongan orang baik, golongan insan pilihan, golongan yang ahli syurga. Apa jadi golongan yang orang yang tak bagi hidayah? Kenapa Allah tak bagi hidayah? Kerana Allah tak bagi hidayah kerana jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berusaha nak belajar, dia tidak berusaha nak mendengar semua peringatan-peringatan Allah. Maka Allah sibukkan mereka dengan dunia. Bila sibuk dengan dunia, dia lupa nak pergi hari akhirat, dia tidak buat persiapan nak pergi hari akhirat. Golongan-golongan ini walau dinasihati macam mana oleh keluarga mereka pun, mereka tetap degil. Allah buat contoh, iaitu orang tua baik, anak tak baik. Tadi orang tua baik, anak baik. Ini orang tua dia baik sangat, anak-anak degil sangat anak-anak dia ni. Tengok bagaimana kisah contoh yang golongan yang tidak diberi hidayah. Walladzina qala, dan orang-orang yang berkata, orang berkata kepada kedua orang tuanya, qala liwalidayhi, kepada orang tuanya. Bila orang tua dia nasihat dia, wahai anak, beramallah betul-betul, jangan tinggal solat, buat baik, dan bertaubat, berbagai-bagai bentuk apa tu pengajaran, dekat dengan Al-Quran. Maka sering orang tua nasihat anak dia berulang kali. Apa kata dia? Anak ni, tengok anak yang degil, anak yang jauh sangat dengan ilmu Quran, dia tak tahu apa hubungan dengan ayah. Dalam Al-Quran cerita besarnya jasa mak, besar jasa ayah untuk mereka, tapi mereka tidak berusaha nak balas. Mereka ingat mereka dah besar, mereka boleh berdikari sendiri. Apa kata mereka?
Uffil lakuma. Benci aku ni. Itulah. Bila mak ada nasihat dia kebaikan-kebaikan, bencinya aku. Uffil lakuma. Kamu berdua ni tak habis-habis nak berletir dengan aku. Apa-apa sajalah. Apa-apa saja yang dia tidak suka dengan nasihat daripada ibu bapa dia untuk nasihat-nasihat ke arah mengesahkan Allah, ke arah membuat kebajikan, ke arah nak pergi hari akhirat, dia tak suka dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat ini. Ataidan ini, apakah kamu kedua mengancamku an ukhraja, bahawa aku akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Dia takut bila dengar tentang hari akhirat, dia rasa gerung, dia rasa takut. Kita pun kalau cerita hari akhirat, memang kita akan stop cerita tu, cuba berdalih mengalihkan pandangan. Tak payah cerita lah bab akhirat ni, cerita bab dunia cukup lah. Pasal takut dengan cerita hari akhirat, pasal mengerikan kita. Jadi kita sanggup takut dengan hari akhirat, tidak berusaha nak pergi dengan potong cerita-cerita semacam tu. Tengok ini cerita dia, ini budak muda ni, budak muda yang ayah dia sering cerita hari akhirat ada sekian-sekian, maka dia membantah, dia mencemuh, dia marah dengan mak bapak dia. Ataidan ini an ukhraja wa qad khalatil qurun. Apa kamu mengancam aku nak membangkit hari akhirat ni yang telah berlalu lama-lama sangat tu? Itu dia kata, bahasanya kamu berdua ni, patutkah kamu nak menjanji kepada aku bahawa aku akan dibangkitkan keluar dari kubur, nak pergi jumpa pada masyarakat berbagai-bagai ini, padahal berbagai umat sebelumku telah berlalu, tak bagi tahu kami pun. Mana kita tahu dia susah ada hari akhirat? Kecuali lah kalau dia balik semula pada kita, dia bagi tahu kita, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya kematian, barulah kita percaya. Maksudnya dia rasa tak percayalah perkara dibangkitkan semula ini min qabli. Wahuma wahuma, dan kedua-dua bapa dia tak berputus asa pasal beriman, nak jaga anak dia tadi supaya jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Wahuma yastaghithani, mereka berdua memohon pertolongan, mengulang-ulang, berulang-ulang. Istighosah dah, mengulang istighosah, kita belajar dah, mengulang-ulang supaya merayu anak dia supaya kembali pada jalan yang benar ini, ingat hari akhirat. Maka yastaghithanillaha, mereka memohon Allah, berulang-ulang memohon pertolongan Allah. Maka dengan berkata bila marah sangat, wailaka amin, bukan kata celaka kamu ni, wailaka amin, janganlah kamu lembut, janganlah kamu rosakkan diri kamu, wahai anak selamatkan dirimu. Wailaka ni sepatutnya celaka kamu, tapi tafsir mengatakan dia bukan mencelakakan anak dia. Wailaka di sini ditafsirkan sebagai dia kata apa? Selamatkanlah diri kamu wahai anak, dengan cara berimanlah. Itu maksudnya. Jangan tafsirkan ikut harfiah lah. Kalau ikut harfiah, celaka kamu, beriman kamu, kasar dah. Tapi bila kita belajar tafsir, bukan semacam itu. Maksud dia walaupun bahasa yang sama, wailaka, selamatlah diri kamu wahai anak, dengan cara amin, beriman kamu dengan perkara-perkara yang diceritakan oleh Al-Quran. Inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu haqq, benar. Sesungguhnya Allah itu benar. Maka tapi dia kata apa budak tu kata? Marah lagi. Fayaqulu, lalu dia berkata, anak dia yang degil tadi, fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Itulah ini melainkan dongeng-dongeng cerita-cerita orang dahulu saja, mana mungkin berlaku sekian-sekian. Itulah nampak perbezaan di antara dua cerita. Satu keluarga orang yang diberi hidayah, satu keluarga bila Allah tak beri hidayah. Kesan dia amat ketara, walaupun cerita tajuk yang sama, satu boleh terima, dua tak boleh terima. Maka golongan yang tak ada hidayah, golongan yang Allah buat contoh tadi, kenapa? Supaya kita ambil pengajaran dengannya. Golongan yang Allah tak beri hidayah, kerana kesan dia jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berulang-ulang mendengar untuk mengesahkan Allah, beramal dengan amalan-amalan sunnah yang Nabi ajarkan, dan
Dua-dua perkara tersebut digunakan untuk nak pergi ke hari akhirat, berusaha untuk memberi ketaatan dengan menambahkan ketaatan untuk pergi ke hari akhirat. Ini sebenarnya sepatutnya baru Allah bagi hidayah buat perkara-perkara tersebut. Tapi kalau selain itu, golongan-golongan ini ialah golongan yang tidak buat tadi, tidak berusaha nak belajar tadi. Ulaikal ladzina, mereka itu oleh yang demikian, mereka yang derhaka itu apa dia? Mereka itu allazina haqqa, tetap mereka menerima hukum, tetap mereka haqqa alaihimul qaul, tetap mereka akan menerima hukuman. Bagaimana hukuman dia? Fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi, tetap menerima hukuman seperti mana kaum-kaum dahulu yang Allah telah hukumkan, yang terdiri daripada manusia dan jin. Nak sabit di sini, rupa-rupanya jin pun ada jin baik, ada jin jahat. Manusia memanglah, mana jin pun ada ahli syurga, ada juga ahli neraka. Ayat ni dihukum kalau dia engkar, kalau tak engkar dia masuk ke syurga. Innahum kanu khasirin, maka mereka tetap akan menjadi golongan-golongan orang-orang yang rugi di hari akhirat. Kerana apa? Teori yang mereka pelajari di dunia, mereka tidak memberi betul-betul. Di hari akhirat teori dunia ni ditukarkan kepada hukuman untuk dihukumkan dalam neraka jahanam tadi. Walikullin, dan bagi semua, bagi semua apa? Bagi semua masing-masing. Siapa dia? Golongan-golongan yang Allah hukum. Minal wal jinni wal insi tadi. Golongan jin dan manusia tadi. Golongan yang Allah telah hukum. Walikulli darajatin, golongan-golongan itu, golongan-golongan jin dan manusia yang berbuat baik yang berbuat jahat, darajatum mimma amilu. Di darajat disediakan tingkat derajat, tingkat sesuai dengan amalan-amalan mereka. Kalau jahat diumbangkan ke neraka, kalau baik dibagi syurga. Dalil, walaupun ada juga tafsir mengatakan alin tidak sekali, tapi di sini jelas dalil ni, mana jin dan manusia juga ada masuk syurga dan ada masuk neraka, dua-dua ada. Ayat ni, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap jin dan manusia dinaikkan derajat dia, dikenakan derajat mengikut amalan dia. Waliwaffiyahum a'maluhum wa hum la yuzlamun. Maka ketetapan yang Allah telah berbuat demikian ialah supaya Allah menyempurnakan bagi mereka amalan-amalan mereka kerjakan dulu, sedangkan mereka sedikit pun tidak dirugikan. Allah hukum atas dasar mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Ayat 20. Ayat 20 apa dia? Kita baca ayat. Suasana ayat dipanggil ini ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. Bagaimana orang-orang degil, tak kira lah jin ke manusia ke, yang engkar tadi, yang degil, yang tak ada beri hidayah, yang beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada dalil dan bukti, yang mengambil berkat dengan yang Allah tak nyatakan keberkatan sebagai tema surah ini. Golongan-golongan ini Allah buat contoh dia bagaimana suasana dalam neraka nanti golongan-golongan ini. Tengok ayat dia. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan ingatlah semasa orang-orang kafir didedah pada mereka dengan neraka jahanam. Maknanya belum masuk neraka lagi ni, di pinggir neraka ketika nak hukum. Ketika nak hukum tadi, maka mungkin juga di alam barzah pun didedahkan dengan neraka dah golongan-golongan ini. Semua sekali golongan-golongan ini didedahkan dengan neraka jahanam, di surah, setengah tepat dibakar, terus dibakar. Wa yawma ya'radul ladzina kafaru 'alan nar, bila disuruh dengan api neraka jahanam, maka ditanya, Allah nak torture mental tadi, disuruh tadi fizikal dibakar dengan api neraka, torture mental dia pula. Apa dia? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah habiskan nikmat-nikmat kesan kamu dalam kehidupan dunia kamu, dan kamu telah bersenang lenang menikmatinya. Wahai hamba,
Kamu ini seronok sangat atas dunia dulu. Di mana kamu habiskan umur kamu, di mana kamu habiskan kesihatan yang aku bagi kamu, di mana segala-gala kesenian nikmat aku bagi kamu tu, kenapa kamu guna semua sedangkan untuk aku langsung kamu tak bagi? Itu maksudnya Allah menghina otak dia pula, supaya dia betul-betul hina body bakar, otak dihina. Besar sangat besar sangat dia punya kehidupan bersenang sangat ni. Azhabtum tayyibatikum, kamu telah melenyapkan rezeki-rezeki baik yang aku kurniakan. Lepas tu fi hayatikum, dalam kehidupan kamu dunia aku bagi rezeki, tapi rezeki aku kamu ambil untuk aku, kamu langsung tak ingat, tak pernah jasa aku di dunia. Lepas tu wastamta'tum, dan kamu bersenang-senang dengan dunia, atas dunia ni, dengan umur kamu, dengan kesihatan kamu, aku bagi semua, biar dengannya. Maka falyauma, pada hari ini wahai hamba, tujzauna, kamu akan dibalas azab dengan azab alhuni, dengan cukup-cukup menghinakan. Kenapa? Bima kuntum, kerana azab ini kamu bersenang-senang atas dunia dahulu. Kuntum adalah tastakbiruna, kalian semua, kamu semua menyombongkan diri, iaitu segala nikmat aku, segala faedah aku kamu ambil semua, tapi bagi kitab aku pun kamu tidak berusaha nak beramal sebagaimana aku titah ke dalam kitab aku. Kamu tidak takut pun nak mari hari pertemuan pada hari ini, kerana kamu tak yakin dengan dia. Sebab itu kamu suka leka dengan keadaan dunia. Kuntum tastakbiruna fil ardi, dan kamu bergembira atas dunia ini, tak ingat akan adanya hari seumpama ini, bighairi haq, tanpa hak yang benar. Sebagaimana untuk dalam Al-Quran 3 perkara pokok untuk mengesahkan Allah, untuk beramal amal yang benar, amalan yang ada dari bukti, amalan sahih, amalan sunnah, dan juga adanya hari akhirat untuk menilai kamu. Wa bima kuntum tafsukun, kerana itulah kamu buat perkara-perkara dosa dalam kehidupan kamu. Ayat 21. Maka bila habis cerita macam takhwif ukhrawi, Allah buat pula ayat dia panggil dalil takhwif duniawi. Ini ancaman dunia, mana Allah selang-seli. Dia ancam dengan keadaan-keadaan menakutkan di hari akhirat, dia ancam juga dengan keadaan-keadaan yang menakutkan atas dunia, kisah-kisah lampau, supaya kita semua belajar sejarah, takut dengan hukuman yang Allah telah jatuhkan. Wadhkur akha 'adin iz anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalitin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah innani akhafu alaikum azab yaumin adzim. Dan ingatlah peristiwa Nabi Hud, di mana ketika Nabi Hud pergi jumpa dengan saudara dia kaum Ad. Kaum Ad ni hebat kuat, berjaya segala-galanya. Maka ketika Nabi Hud memberi amaran, ketika ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah Al-Ahqaf, tempat peningkatan kaum Ad ini ialah di bukit pasir. Ahqaf, bukit-bukit pasir, gunung-gunung tinggi. Mereka buat bangunan-bangunan dalam tu hebat, cukup buat sejuk. Malam dia bertukar menjadi, rumah dia tu malam bertukar menjadi panas, siang hari bertukar menjadi sejuk. Maka mereka selesa, ialah kaum Ad. Sedangkan amaran sama saja, amaran yang Nabi Hud bagi kepada kaum Ad ni sama saja dengan nabi-nabi yang lain. Apa dia? Amaran seperti yang diberi oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya dan datang sesudahnya. Senang je. Setiap amaran ialah untuk mengesahkan Allah saja. Ini dosa yang paling besar. Janganlah kamu menyembah melainkan Allah saja. Apa dia? Min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Itu je. Maka untuk mengesahkan Allah dalam ibadat, mengesahkan Allah dalam bantuan dan pertolongan. Ini je kunci Al-Quran, kunci kehidupan kita. Bila ibadat kita untuk Allah, minta bantuan pertolongan untuk Allah, maka selesai perkara-perkara mengenai tauhid kita, insya-Allah. Maka dengan kegagalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, maka sesungguhnya
Innani akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan boleh azab pada hari yang besar di hari akhirat nanti. Dua dalil lah. Dua dalil. Orang yang syirik, yang kedua orang yang tak percaya dengan hari akhirat, dua-dua itu akan menempuh nanti. Tapi kaum Ad, kaum Nabi Hud ni marah dengan dia. Itulah fi'il kaum-kaum dahulu. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka kaum dia menjawab, adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami dari menyembah tuhan-tuhan kami? Dia kata dah. Pasal dia faham ilah tadi. Orang Melayu tak faham ilah. Kita kata janji tak sembah berhala, okeylah. Tapi dia faham ilah tadi. Apakah kamu nak suruh kami menyembah Tuhan Esa, bukan menyembah ilah-ilah yang lain? Mana pergantungan hati kami, nak suruh kamu halang kami buat itu? Maka mereka marah, mereka cabar. Apa dia? Bawalah kepada kami, maka bawalah azab seksa yang kau janjikan kepada kami. Fatina bima tu'iduna. Fatina bima ta'iduna, bawakan azab kepada kami yang kamu ancam. In kunta minas shadiqin, kalau kamu orang yang benar. Maka Nabi Hud berkata, qala innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu azab itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah lah perkara-perkara gaib Allah. Nak bila turut hukum kamu, jenis hukuman kamu itu, aku serah pada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Maka di sini tugas aku dah, dia kata aku hanya menyampaikan saja. Wa uballighukum, aku hanya menyampaikan pada kamu saja, ma ursiltu, apa yang aku diutuskan, bihi, dengan yang ini baca-baca ayat-ayat Allah saja. Walakinni arakum, akan tapi kamu, aku lihat kamu ini qauman tajhalun, adalah kaum yang amat jahil. Kenapa? Tak meyakini dari bukti dalam kitab yang aku baca ini. Kamu lebih meyakini amalan tok nenek kamu lagi daripada apa yang aku cerita kamu ini. Maka mereka sombong. Apa dia ancaman dia? Maka Allah pun hukumlah. Mana dipanggil ayat takhwif duniawi, ayat ancaman duniawi, maka diturunkan azab. Falamma ra'auhu 'aridan. Falamma ra'auhu aridan, maka ketika mereka melihat awan mustaqbila, awan itu mustaqbil, mengarahkan audiyatihim, ke arah lembah-lembah yang mereka tinggal, ke arah kawasan-kawasan pertanian mereka. Bila mereka lengok ke langit, tengok gelap langit, dia kata ini awan-awan nak hujan. Qalu, mereka berkata, haza aridun, inilah awan. Apa dia? Mumtirna, awan akan menurunkan hujan untuk kita ni. Bohonglah, dia kata. Kita tak ada hujan, dia kata Allah akan turunkan azab. Tengok ini, tengok Allah hantar kepada kami ni nak turun hujan supaya kami segar, tanaman-tanaman kami hilang kemarau kami. Haza aridum mumtiruna bal huwa ma, bahkan dia ancaman dia, bal huwa ma istajiltum, maka inilah sebenarnya bencana yang apa yang kau minta disegerakan, bihi, dengannya, iaitu rihun, angin ribut yang kencang, fiha, di dalamnya adalah azabun alim, ada api dalam awan, bukannya nak hujan, tapi ada api dan ribut untuk menghukum golongan-golongan kaum Ad ini. Maka tudammiru kullu syai'in, maka dia menghancurkan segalanya. Allah menghancurkan hingga hancur lebur, habis bakar kaum Ad ini. Kekuatan kaum Ad sekelip mata saja Allah telah hancur dengan ribut kencang, bakar, api semua sekali. Syai'un bi'am, dengan perintah Rabbiha, Tuhan mereka. Maka fa'asbahu la yura illa masakinuhum, maka jelah apa mereka tidak ada kesan secara langsung untuk kaum Ad ini. Hancur lebur, tak nampak kesan langsung pun. La yura, kamu tak lihat kesan dia pun, illa, kecuali masakinuhum, kesan sejarah saja. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, itulah hukuman orang-orang yang berdosa.
Tapi itu untuk orang Mekah pula. Ini untuk Allah bagi tahu orang Arab jahiliah pula. Bila habis cerita takhwif duniawi tentang yang Allah ancam golongan-golongan Arab, dan ada golongan-golongan Arab ini, maka Allah balik semula kepada golongan Arab. Wahai orang Arab, kenapa kamu sombong sangat tak nak ikut ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Dah, kamu tak tengok ke tadi aku cerita tadi bagaimana kamu hebat kuat macam mana pun, pasal engkar dengan Nabi Hud kami hancurkan mereka. Begitu juga dengan kamu ini, kalau kamu ikut engkar Nabi Muhammad, hukuman pasti akan berlaku benda yang sama. Kalau tidak sekarang, kalau tidak duniawi, ukhrawi. Walaqad makkannahum, saya laju sikit takut sebab habis. Saya baca ya. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in id kanu tajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Saya rekahlah. Dan demi sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kekuasaan dan kemewahan. Dan tidak akan berikan kamu menguasainya, wahai kaum-kaum Arab dan Mekah. Wahai orang Arab, orang dulu kami kayakan mereka. Kamu tidak jadi macam tu. Dan kami telah jadikan bagi mereka pendengaran dan penglihatan serta hati. Dalam pada itu, pendengaran dan penglihatan serta hati mereka tidak beri faedah sedikit pun kepada mereka, kedegilan mereka. Ada mata, ada hati, ada telinga, ada hati, tapi tidak guna untuk ayat-ayat Allah, kekak degil. Kerana mereka sentiasa mengingkari ayat-ayat keterangan Allah. Dan dengan demikian mereka diputus oleh azab yang mereka telah ejek-ejekkan itu. Pengajaran untuk orang Arab. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan demi sesungguhnya kami telah binasakan negeri-negeri yang ada di sekeliling kamu, wahai orang Arab jahiliah. Wahai kaum musyrikin Mekah, kenapa kamu sanggup melawan nabi-nabi kamu? Kamu tak ambil pengajaran ke bagaimana negeri-negeri di sekeliling kamu aku telah hancurkan semua. Dan kami telah menerangkan tanda-tanda kekuasaan kami dengan menimbulkan takhwif ukhrawi, takhwif duniawi, supaya kamu kembali bertaubat, wahai orang Arab jahiliah. Itu falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillah. Maka sepatutnya mereka dibela segala mereka sembah yang selain Allah itu sebagai penyembahan. Ini dakwah kita belajar dahulu. Dakwah mengenai mengambil berkat. Jadi bila golongan-golongan yang mati ini mati, tetapi masa hidup di dunia dia berkat dengan selain Allah. Dia pergi kubur-kubur ke, dia pergi berbagai-bagai tempat, dia ambil berkat daripada tempat yang Allah tak nyatakan. Bila mereka mati rupa-rupanya, falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihatan. Maka mereka pergi sana rupa-rupanya tidak ada pun orang-orang yang mereka seru dunia ini untuk menolong mereka. Semua lari lintang pukang, semua tidak ada dengan mereka pun. Pasal apa? Pasal mereka mengatakan ketika itu mereka hanya bukannya nak sembah, tapi mereka nak ambil berkat saja. Itu punca dia. Qurbanan ilah. Ini dah cerita dah mula-mula, saya laju ya. Bal dallu anhum, maka hilang lenyap mereka semuanya. Wadzalika ifkum, rupa-rupa mereka berdusta saja. Mereka hanya bertepuk sebelah tangan saja. Wa ma kanu yaftaru. Dan itulah amalan-amalan menyeru, benda-benda gaib, benda-benda yang tidak ada ruh orang mati itu, rupa-rupanya amalan yang mereka ada-adakan sahaja. Wa isarafna ilaika, dan ingatlah peristiwa-peristiwa apa yang kami menghalakan ilaika nafara minal jinni. Ini kisah baru ni. Ini belum baca lagi ya. Maka Allah buat dalil nakli mengenai jin. Kisah jin. Bagaimana Allah ceritakan dia halakan pergerakan jin kepada pergi jumpa dengan Nabi. Dia ketika ini satu malam sahabat balik dengan Nabi, balik daripada tempat lain, dia singgah tempat, dia tidur. Bila dia tidur, tengok-tengok, cari-cari, Nabi tak ada. Nabi hilang. Risau, sahabat cukup risau.
Dia kata mana ni kita tak pernah berlaku lagi macam ni. Siapa colek Nabi kita. Dia berbagai-bagai tafsir lah. Tapi mereka tidur dengan sedih pada itu. Tapi tiba-tiba pagi besok Nabi muncul. Bila Nabi muncul, maka Nabi bagi tahu dia malam tadi jin datang jumpa dia. Ini kisah dia. Jin datang jumpa dia. Kisah jin Allah kata kami kisahkan jin, kisah dalil akli ni. Dalil nakli nukilkan. Wa id sarafna ilaika, dan kami halakan pergerakan padamu apa dia? Nafaron, serombongan. Minal jinni, dari jin. Dari jin untuk apa? Yastami'unal Qur'an, untuk mendengar Al-Quran. Ketua jin datang jumpa Nabi, wahai Nabi, kami nak jumpa kamu, kami nak dengar, cuba baca Al-Quran kepada kami. Maka falamma hadaruhu, maka ketika mereka menghadiri majlis mengajar Quran tu, bila Nabi tabligh, bila Nabi baca Quran kepada jin tadi, falamma hadaruhu, bila mereka menghadiri majlis tadabbur Quran tersebut, tengok jin ni, qalu ansitu, wahai jin diam. Dia marah dengan jin-jin lain, bunyi suara. Nampak tak? Ibrah sini bila orang baca Quran, mengajar Quran, kita tak boleh bercakap kalau nak faham. Kalau tidak, Allah tak masuk. Ini poin yang cakap sini. Tak? Tengok Qalu, jin kata ni. Jin tegur golongan-golongan jin yang lain. Qalu ansitu, diam semua kamu jin. Maka dia bersenyap semua. Pasal apa? Bila dia senyap, dengar Nabi baca Quran, dia faham, barulah Allah masukkan kepada hati jin, pada dalam jin tadi bila dia senyap. Itu punca dia. Falamma qudiya, maka ketika selesai dia mendengar semua bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kesan daripada Allah masukkan ilmu kepada jin tadi, pasal dia mengarahkan orang lain diam, dia tawajuh dengan ayat-ayat Allah, maka dia pun wallau ila qaumihi, maka dia pun balik semula ke negeri dia. Ada mengatakan dia terbang balik ke negeri Iraq tadi. Untuk apa? Tengok ni. Munzirin, memberi peringatan apa yang nak baca ayat Allah tadi. Semua masuk. Semua apa yang nak baca, bila dia dengar betul-betul telinga dia, maka dapat semua apa Nabi cerita. Dia balik negeri dia terus berdakwah kepada kaum-kaum jin di negeri-negeri dia tadi. Cukup dengan sekadar tu saja dapat ilmu dia terus pergi berdakwah. Habis kisah jin. Kisah jin 3 kali ni, surah ni pun ada kisah jin. Satu kisah lagi surah jin sendiri pun ada kisah jin juga, kisah lain pula. Satu lagi kisah Al-An'am, kisah bagaimana orang-orang Arab ini memuja jin untuk penyembelihan binatang mereka. 3 surah dalam Al-Quran Allah ceritakan kisah jin, supaya kita, jin ni tak ada apa, kita takut dengan dia saja. Jin ini amat lemah. Habis kisah jin. Kisah dalil akli, ayat yang ke-30. Qalu ya qaumana, ni pula kisah kita, pun dalil akli juga, kisah Nabi Musa lagi. Qalu ya qaumana, mereka berkata wahai kaum kami, inna samina, bukan lagi kisah jin tadi lagi ni. Jin pergi berdakwah ke negeri dia ni. Bila dia berdakwah ke negeri dia kata apa? Qalu wahai kaumku, ya qaumuna, wahai kaumku, inna samina, sesungguhnya malam tadi kami dah pergi dengar seorang nabi baru baca ayat-ayat kitaban, satu kitab yang agung, ini kitab Al-Quran. Tengok dia, kitaban. Nabi baru tersebut baca kitab Al-Quran, kami dengar dan kami faham. Unzila, di mana telah diturunkan untuk Nabi tersebut kitab Al-Quran ini, kami dengar semua. Mim ba'di Musa, dari sesudah Nabi Musa. Rupa-rupanya jin ini sebelum ini dia beramal dengan ajaran Nabi Musa, dia belajar kitab Taurat. Dia kata kami dengar malam tadi orang mengajar kitab Al-Quran, dan kitab ini kitab agung yang juga dikeluarkan sebagaimana kitab yang untuk Nabi Musa. Dan kami dengar kitab tersebut musaddiqan lima baina yadai, dia membenarkan bagi apa-apa yang dalam kitab Musa, dan apa yang kitab segala-gala yang kita buat sekarang ini benar kitab tersebut. Tengok, sekali dengar dia boleh faham, dia boleh mengajar orang. Hebat. Bila dia tawajuh betul-betul dengan apa yang nak baca tu, dia betul-betul cuba nak faham betul-betul, dia nampak Allah bagi petunjuk kepada mereka, pada jin ini.
baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqim mustaqim. Maka maka kitab itulah yang telah memandu pada kebenaran tauhid, itu jalan agama yang lurus sebenarnya. Wahai ikutlah kitab ini wahai kaum-kaum jinku semua. Itu ayat sebelum ini, jin pun ada yang baik, jin pun ada yang jahat, tetapi sebahagian besar jin dihumbankan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana sebahagian besar manusia dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Pasal apa? Pasal kedua-dua mereka ini bila dia berkawan, dia menjadi buat perkara-perkara lain yang sama-sama jahil dengan Al-Quran tadi. Maka balik semula lah. Apa tu? Jin lagi ni. Kisah panjang kisah jin ni. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Kalian jawablah orang menyerukan Allah tadi. Wahai kaum kami, seruan ini mengajak kamu ke jalan Allah. Kitab baru itu mengajak kamu menyeru pada jalan Allah, serta wa aminu, dan berimanlah dengannya, beriman dengan kitab dan rasul Allah tersebut. Bila kita beriman dengan kitab tersebut, fahami semua kitab tersebut, maka bila kamu beriman dengan nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum, maka Allah akan mengampuni kamu semua, min dzunubikum, dari dosa-dosa kamu semua. Sama jim, maka wa yujirkum min azabin alim, maka dosa-dosa kamu akan melindungi kamu semua daripada melindungi dosa-dosa kamu yang amat pedih kalau kamu buat ujian Allah amat pedih sekali. 32 sama lagi. Wa man la, ini pun pandangan jin juga. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan barang siapa yang tidak menyeru, barang siapa yang tidak bertindak balas untuk mempelajari ayat-ayat Allah, beramal dengan dia, iaitu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang tak ikut juga, tak kenal Allah, tak kenal Rasul, dan tidak yakin dengan hari akhirat, tak buat macam itu, maka falaisa bimu'jizin, maka kamu tidak boleh melemahkan langsung Allah, tak terkesan pun. Wahai jin semua, kalau kamu tak ikut pun tak ada apa pun. Allah tak boleh melemahkan Allah, tidak boleh melemahkan Allah, dan juga bimu'jizin, tak boleh mengalahkan Allah fil ardi, atas muka bumi ini, tak boleh mengalahkan Allah. Allah tetap, cuma dia boleh hukum kamu saja. Walaisa lahu min dunihi awliya, dan tiada baginya daripada sebarang pelindung pun yang boleh melindungi kamu bila Allah hukum. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka dalam keadaan kesat yang paling nyata. Panjang lagi nak habis ya. 33. Habis kisah jin. Balik semula kisah Allah berkenakan dia pula pada orang Arab jahiliah tadi. Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal arda, maka Allah buat dalil akli. Awalam yarau annallahu allazi khalaqas samawati wal arda, dan tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Walam ya'ya, dan dia tidak merasa letih bi khalqihinna, di atas penciptaan tersebut. Tak pernah tak letih apa dia buat. Ada kudrat Allah Maha hebat, dia buat terus jadi saja dengan kadar kun fayakun. Tak letih tak ada apa, iradat dia buat terus jadi. Maka biqadarin ala an yuhyil mauta wala bala innahu ala kulli syai'in qadir, maka dia berkuasa menghidupkan manusia setelah mati, dan berkuasa bukan setakat hidup saja, yang penting laginya dia akan berkuasa menanya amalan-amalan kamu masa di dunia tadi, di hidup tadi, diusul apa hasil kerja kamu masa atas dunia. Adakah kamu berdasarkan semua amalan-amalan yang Allah suruh, ataupun berdasarkan amalan-amalan yang Allah tak suruh. Maka sudah tentulah berkuasa sungguh Allah itu, Allah Maha Kudrat. Maka bila kita dengar ayat-ayat ini, kena masuklah hati kita, Allah, kudrat Allah Maha Kudrat, tidak ada makhluk lain yang semisal dengannya. Maka bila
Bila Allah cerita bab dalil akli tentang kehebatan, tentang kudratnya, maka tidak insah lagi lah golongan-golongan ini. Maka Allah ancam dengan ancaman ukhrawi balik, ayat ancaman akhirat lagi. Wa yauma yu'radu, dan hari dihadapkan orang-orang yang engkar ini. Dan pada suatu hari, yakni dalil tentang adanya hari akhirat lah, supaya Allah nak suruh hari akhirat ini sebati dengan kita, dan supaya Allah supaya kita meyakini adanya hari akhirat, supaya kita membuat persiapan ke arahnya. Diulang-ulang dakwa adanya hari akhirat, supaya kita membuat persiapan untuk pergi ke hari akhirat, dan kita jadikan dunia ini untuk sebagai alat untuk kita pergi ke hari akhirat tersebut. Dan ingatlah wahai orang-orang yang engkar, maka bila ditunjuk neraka kepada mereka, bila kita mati saja, di saat nak masuk nak tarik ruh pun, ataupun dibangkitkan semula pun, ditunjukkan neraka kepada mereka. Alannar, tunjuk mereka. Alaisa hadza bil haqq, bukankah ini sungguh-sungguhnya benar? Dahulu kamu tak baca Quran, kamu tak tahu. Bila kamu baca Quran pun kamu tak buat persiapan, pasal kamu tak faham. Adakah benar sebagaimana yang aku teori, yang aku cerita dunia dulu, neraka aku amat-amat mengerikan? Maka qalu bala wa rabbina, baru tahu. Dia kata apa? Qalu bala wa rabbina, mereka berkata ya betul ya Tuhan kami, baru mengaku rupanya. Sekarang baru zahir teori yang mereka dengar atas dunia dulu, praktikal sekarang ini mereka bertukar menjadi azab. Baru mereka takut, mereka tahu benar wahai Allah. Maka bila benar, maka Allah bukan tanya nak tahu, Allah tanya nak membuktikan kezaliman ataupun Allah hukum ini atas kecuaian mereka sendiri, kerana tak ada berusaha nak bagi hari akhirat, kerana tidak beramal dengan apa amalan yang Allah suruh. Qala, maka Allah berfirman, fazuqu, rasakan azab ini, bima kuntum takfurun, kerana kamu dulu suka sangat dengan dunia, kamu engkar dengan adanya hari pertemuan seumpama hari ini. Maka penutup surah Al-Ahqaf, Allah tutup dengan apa? Dengan ayat tasliyah, ayat pujukan kepada Nabi, dan pujukan juga kepada kita semua, supaya dalam kehidupan dunia kena banyak bersabar dalam kehidupan dunia ini. Pasal apa? Pasal nikmat yang sedang menunggu kita di hari akhirat amat hebat. Dan kalau kita tak sabar pula, azab yang menunggu kita amat mengerikan. Kita baca. Fasbir, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad, kama sabara, sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rasul, rasul-rasul ulul azmi, rasul-rasul yang Allah beri keteguhan hati, yang banyak bersabar. Rasul ulul azmi dah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dah, nabi-nabi ulul azmi, 5 orang nabi tersebut. Mereka banyak sabar, maka kamu kena sabar wahai Muhammad sebagaimana mereka sabar. Kaum tentang mereka dihukum macam mana pun mereka tetap sabar dah. Nabi berjuang berpuluh-puluh tahun pun tidak ada apa-apa orang ikut pun, mereka tetap sabar dengan berbagai-bagai bentuk penghinaan. Mereka tetap sabar. Kamu perlu sabar wahai Muhammad. Minar rusul. Lepas tu bila orang hina kamu, bila orang tak ikut kamu, bila orang cuba nak bunuh kamu, bila orang berbagai-bagai bentuk penghinaan kamu terima, maka jangan kamu malah, kamu perlu sabar. Wala tastajil, jangan kamu minta disegerakan lahum ka'annahum, jangan kamu segera minta dengan dia. Minta apa? Minta diturunkan bala dengan dia. Ingat untuk kita bersama. Bila orang hina kita, orang tak ikut kita jangan marah dengan dia. Kita perlu sabar. Kita perlu sabar pasal apa? Pasal Nabi arah kita untuk sabar. Sabar ke muncak sabar. Sebagaimana sabarnya sahabat-sahabat dahulu.
Jangan kita minta Allah turun bencana dengan dia, kesian dengan dia, kesian dengan dia. Pasal akhirat amat teruk kalau Allah turunkan bencana di dunia, di akhirat berteruk. Wala tastajil, jangan kamu meminta disegerakan lahum bagi mereka. Kenapa? Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu. Kerana bila kamu minta azab pada mereka, disegerakan azab, kenapa? Kerana bila kamu melihat azab-azab tersebut sebagaimana azab yang benar dijanji pada mereka, maka golongan-golongan tadi yalbathu illa sa'ah. Tengok ni, orang-orang yang orang-orang yang diazab tadi, tak kiralah azab dunia ke azab di akhirat ke, dia bergembira di dunia ke, dia hina kita. Pasal dia rasa hebat di dunia. Kalau dia mati nanti, Allah kata yalbathu, mereka akan tinggal. Lam yalbathu, tidak mereka tinggal atas dunia hebat dunia ini illa sa'ah, kecuali sesaat je. Bila dia masuk akhirat, ketika cabut ruh dia ke, tengok sahaja tanda-tanda azab dia. Dunia yang dia hidup 70 tahun ini hanya sesaat dia rasa. Pasal apa? Tu baru tengok tu, belum hukum lagi. Baru tengok azab dia rasa hidup di dunia yang kita rasa suka sangat ni, hanya cuma sesaat saja. Sesaat. Illa sa'atan min nahar, sesaat daripada waktu siang saja. Maka teruk sangat. Maka sebenarnya sebab tu dunia ini mata'ul hayatid dunia, kehidupan yang amat-amat cepat dan amat kesenangan yang amat-amat sikit dunia ini. Tapi sebagai besar manusia merasakan inilah sekehebatan, sebanyak-banyak kenikmatan dan kesenangan. Dia kata hidup di dunia hanya sekali, kita enjoy. Hidup di dunia hanya sekali, kita perlu enjoy habis-habisan. Bila mati tak pernah enjoy lah, dia kata. Pasal apa? Pasal apa? Ayat tadi lah, lam yalbathu illa sa'ah min nahar. Maka balagun penjelasan fahal yuhlaka, penjelasan yang mereka buat ini ialah mereka buat amal juga, amal yang mereka buat juga, maka mereka kalau mereka buat juga tak isah juga, mereka akan dihukum sebagaimana kaum-kaum yang banyak berdosa, kaum-kaum lain yang banyak berdosa. Wallahu taala alam. Itulah, maka jangan suruh kawan-kawan kita kesian mereka kalau kita minta azab ni, pasal kesiannya mereka bila dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, azab amat-amat menyakitkan, amat-amat membimbangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi